surah Yasin kan, kita selalu baca. Muka surat 441 ayat 20-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 20. Dan datanglah dari hujung kota seorang lelaki dengan bergegas, dia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ayat 21, ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu dan mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Terima kasih Puan hidangan ni. Lelaki ni nama dia Habibun Najjar. Surah Yasin ni kan. Dia datang pada kaum dia kata, ikutlah orang ni. Mereka datang bukan minta bayaran, bukan minta sumbangan, bukan nak jadi kaya, bukan nak jadi Perdana Menteri, bukan nak jadi raja kamu. Tapi mereka datang dakwah ikhlas semata-mata nak ajak kamu kepada jalan keselamatan. Surah Yasin. Sifat Nabi tak minta upah. Dia mention awal tak minta upah. Sebab apa? Dia tak nak kaum dia fikir, orang 3 orang ni datang buat benda pelik-pelik sebab nak duit lah tu. Nak naik nama, nak glamour, senang buat duit. Tak minta upah ni bukan saja Nabi Muhammad, tuan-tuan dan puan-puan. Para Nabi lain pun sama juga. Kita tengok surah Syu'ara. Saya akan tunjuk pada tuan-tuan surah Syu'ara. Kalau baca boleh, Puan Rahim dan Puan Rahimah, surah Syu'ara. Muka surat 371. 371. 370. Okey. Ayat 106 106 sampai 109. 106 sampai dengan 109. Sahabat-sahabat lain pun kalau boleh tolong buka page yang saya sebut. Kalau baca Puan Rahimah boleh. 106 sampai 109. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika 106, ketika saudara mereka yakni Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? 107, sesungguhnya aku ini seorang rasul kepunyaan yang diutus kepadamu. 108, maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. 109, dan aku tidak meminta sebarang upah daripada kamu kerana balasanku hanyalah terserah kepada Tuhan seluruh alam. Okey, terima kasih Puan Rahimah. Kalau kita tengok ayat terakhir 109 tu, tengok Arab dia. Berbunyi, wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Ini kata-kata Nabi Nuh. Sama juga muka surat sebelah 372, tengok aja. Semua tengok boleh, 372 ayat 127. Sama tak ayat 127 dengan 109 yang dibaca oleh Puan Rahimah tadi? Sama. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Cuma yang tadi kata-kata Nabi Nuh, ni kata-kata Nabi Hud. Muka surat 373 ada lagi. Muka surat 373. Ayat yang ke-145. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Ini kata-kata Nabi Saleh pula. Muka surat bawah selepas dia pula 374 ayat yang ke-164. Sama kan? Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Yang ni kata-kata Nabi Lut. Page yang sama 374 bawah sikit ayat 180. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Jadi ayat 180, ayat 164, ayat 145, okey. Ayat 1 berapa tadi? Ayat 127, ayat 127, ayat 109. 5 ayat ni. 1 2 3 4 5. 5 ayat ni diucapkan oleh Nabi yang berbeza-beza. Semua Nabi berdakwah tak nak minta upah, tak nak minta imbalan, tak nak minta pangkat, tak nak sesuatu. Yang mereka nak, orang beriman masuk syurga, selamat daripada azab Allah Ta'ala. Okay, pertama tak minta upah. Jadi siapa yang berdakwah nak upah, siapa yang berdakwah nak ganjaran, siapa berdakwah nak imbalan, kita tak boleh kata dia tidak ikhlas lah. Oh, dia ni tak ikhlas, tak boleh. Okay, ikhlas tak ikhlas tu terpulang pada niat dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau betul-betul nak cara Nabi, betul-betul nak ikut yang Nabi punya dakwah, tidak boleh minta upah. Yang kedua, sifat dakwah para Nabi, islah. Apa maksud islah? Maksud islah ialah
inginkan kebaikan kepada, bukan islah, maafkan saya, sorry. Saya salah tulis, bukan islah, dia panggil an-nasru. Saya silap tulis. An-nasru, alif, nun, sad, ha. Bukan islah, maafkan saya, silap. Padang balik. An-nasru apa dia an-nasru? Inginkan kebaikan pada orang lain. Sungguh-sungguh nak kebaikan pada orang lain. Maknanya, Nabi berdakwah bukan sekadar lepas tanggungjawab. Kalau Nabi berdakwah sekadar lepas tanggungjawab, ajak sekali, 2 kali orang tak nak. Biar api ya. Dah ajak dah, dia orang tak nak. Dia buat apa pening-pening kepala lagi. Kat akhirat nanti Allah Ta'ala tanya, kamu dah sampaikan? Saya dah sampaikan. Dia orang yang tak nak. Okay, fine, beres, lepas. Tak. Nabi punya dakwah nak umat jadi baik, sama macam mak ayah nak anak jadi baik. Ada tak mak ayah yang dia nasihat anak dia 2 kali je? Suruh jaga semayang, suruh tutup aurat, suruh jadi baik. 2 kali je nasihat anak dia. Lepas tu anak dia tetap tak nak berubah, dia tak nak nasihat dah. Anak dia tak nak berubah, dia pun tak nak nasihat dah. Jadi bila orang tanya kenapa tak nasihat anak tu, dia dah nasihat dah 2 kali, dia tak nak berubah, biar api. Tak. Mak ayah macam ni tidak ada sifat an-nasbu pada anak dia. Anak ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita semua mungkin dah anak. Walaupun dah 100 kali kita cakap, dia tetap tak dengar. Kita tetap tak boring, kita tetap tidak berhenti nasihat mereka. Kita tetap ada perasaan nak juga mereka jadi baik. Di perasaan tu dalam bahasa Arab dipanggil an-nasbu. Perasaan tu dalam bahasa Arab dipanggil an-nasbu. Kita ada perasaan tu, an-nasbu ni cuma pada anak-anak kita je lah. Pada orang lain, ya, pergi bukan anak aku. Nabi tak. Nabi oleh kerana dia ada sifat an-nasbu tu lah, walaupun kena reject, walaupun kena kutuk, kena maki, kena caci, tetap sampaikan juga. Sebab ada sifat an-nasbu. Boleh? Tak semestinya ustaz. Daripada perkataan an-nasbu ni, tuan-tuan dan puan-puan, an-nasbu nun sad ha ni, keluarlah perkataan nasihat. Pernah dengarkan hadis ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Dia adakah makna orang bagi nasihat dia orang beragama yang termasuk golongan ni? Orang tak kerti ceramah, tak kerti nasihat, tak termasuk kan? Tak. Kita mak ayah. Contohlah ni, kita mak ayah. Anak-anak kita tak semayang. Tapi kita nak supaya anak kita jadi orang yang semayang. Nak nasihat tak kerti, nak cakap agama tak kerti. Kita panggil ustaz datang rumah kita ceramah sebulan sekali. Kita panggil ustaz, mari rumah kita sebulan sekali bagi ceramah. Itu namanya an-nasru. Kita nak bagi ceramah pada anak-anak kita tak pandai. Bak solat, bak aurat, bak zakat, bak jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, tak pandai. Kita panggil ustaz tu dah bagi ceramah. Jadi perbuatan kita panggil ustaz datang bagi ceramah pada anak isteri kita, pada saudara mara kita, itu namanya an-nasru, nak kebaikan pada orang. Tak semestinya kena pandai ceramah, kena pandai nasihat. Boleh? Yang ketiga, sifat dakwah para Nabi, pergi jumpa orang, bukan tunggu orang datang. Okey? Saya buat channel YouTube, channel dakwah saya. Boleh? Bagus, tak ada masalah. Ada kebaikan. Saya pengarah TV Al-Hijrah. Saya buat macam-macam program keagamaan kat TV saya. Bagus. Ada pahala, ada kebaikan. Saya pengarang akhbar. Saya banyak tulis-tulis, buat tulisan artikel dalam akhbar. Jadi artikel saya semua tentang Islam, tentang dakwah, tentang Al-Quran. Bagus. Tapi adakah itu sama macam Nabi? Tak. Kerana apa? Kita buat channel YouTube keagamaan. Kita ada siaran radio keagamaan. Kita ada siaran TV keagamaan. Siapa yang suka tengok? Muka tula tu. Muka yang sama tu. Orang yang minat tengok TV Al-Hijrah, dia lah yang tengok setiap minggu. Orang yang minat dengar ceramah agama kat YouTube, dia lah yang tengok selalu. Orang yang tak minat, orang yang tak terdetik langsung untuk dengar, siapa akan sampaikan kepada mereka? Sebab tu, ciri dakwah Nabi ni yang terakhir ni, pergi jumpa orang, nampak simple kan? Tapi dia lebih menyeluruh berbanding dakwah dalam TV, berbanding dakwah dalam akhbar, berbanding dakwah dalam YouTube. Saya bukan kata, dakwah YouTube tak ikut sunnah. Bukan. Banyak orang boleh berubah dengan sebab dengar ayat kat YouTube. Banyak orang boleh berubah dengan sebab baca artikel dalam akhbar. Banyak orang boleh berubah. Tapi nak kata tu dakwah para Nabi, tak boleh. Sifat dakwah Nabi, mesti Nabi tu sendiri keluar daripada rumah dia pergi jumpa orang. Bukan tunggu orang datang buka kaunter kat Masjidil Haram. Mari sini siapa nak dengar, mari sini siapa nak dengar tentang dakwah aku, tak ada. Okey, boleh? Cukup tu dulu. Kemudian kita bincang pula. Cuma poin saya nombor 1. Para Nabi bila berdakwah, mereka tidak meminta upah. Boleh? Okey, baik. Kemudian sama ayat kita sekarang. Allah Ta'ala kata, In huwa illa dzikrul lil alamin.
Quran itu tidak lain, tidak bukan, aku turunkan dan aku suruh kau sampaikan hanyalah untuk peringatan kepada sekalian alam. Jadi Quran ni peringatan. Reminder pada kita semua, pada manusia, bahkan pada jin pun sama juga. Pada jin sama juga. Jadi zakara dalam bahasa Arab ni, zal, kaf dan ra dalam bahasa Arab ada 3 terjemahan. Satu sebut, satu ingat, satu zikir. Satu sebut, satu ingat, satu zikir. Sebut apa maksud sebut? Kita sebutlah lafaz-lafaz Quran ni. Allah turunkan Quran supaya kita sebut semua. Sebut semua, baca surah, baca Al-Quran selalu. Yang kedua, suruh ingat. Suruh ingat. Okey? Ingat ayat-ayat yang disampaikan. Ingat ayat-ayat yang disampaikan. Okey? Yang ketiga, zikir. Ingat, sebut dan zikir. Maksud zikir tu, kita ingat Allah dalam ayat yang kita baca. Kadang-kadang kita baca Yasin tapi fikiran, tak tahu gimana. Macam-macam negara pergi macam baca Yasin, contoh. Jadi Allah nak kita masa baca Quran, kita ingat apa yang Allah sampaikan. Kita ingat perintah-perintah Allah, ancaman-ancaman Allah dan berita gembira yang Allah offer dalam Al-Quran. Kemudian ayat Al-Alamin. Ayat ini dalil. Ayat ini dalil tuan-tuan dan puan-puan. Quran ini bukan untuk manusia saja. Saya yakin terjemah tuan-tuan dan puan-puan bila sebut Al-Alamin kan. In huwa illa zikrul lil alamin, mesti dalam bracket tulis untuk manusia dan jin. Betul kan? Kerana maksud alamin ni adalah seluruh alam, sekalian alam. Maksud sekalian alam, alam manusia, alam jin. Alam malaikat, alam binatang, alam apa lagi kalau ada lah. Alam tumbuh-tumbuhan kalau ada. Mereka tidak dimukallafkan, mereka tidak disuruh beramal dengan Al-Quran. Ayat ni dalil bahawasanya Quran bukan untuk bangsa manusia saja. Bangsa jin pun kena beramal dengan Al-Quran. Ayat 1 surah Furqan macam ni juga bunyi dia. Tolong baca boleh? Puan Salasiah Abdul Murad tolong baca surah Furqan ayat 1. Muka surat saya cari je. Surah Furqan ayat 1. Muka surat 359. Tolong baca ayat 1. 359 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan atas sekali pun bawah. Ini surah lain. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hamba-Nya Muhammad agar baginda menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia. Sama lah. Terima kasih puan. Jin dan manusia. Jadi Quran ni, maksudnya jin dia tak ada Quran lain, dia tak ada kitab lain. Jin ni. Para jin ni, para jin yang ada keliling kita ni, dia orang tak ada kitab lain. Dia orang tetap kena beramal dengan Al-Quran juga. Dia orang tetap kena ikut perintah-perintah dalam Al-Quran juga. Lepas tu, tengok surah jin boleh, tengok surah jin. Tolong baca Puan Izzah ni, surah jin. Muka surat 572. 572, ayat 1, ayat 2. Lepas tu terus skip ayat 11. Boleh? Ayat 1, ayat 2, ayat 11. 1, 2, 11. Okey. Atau ada lagi lah. Tak apa. Terus tu yang baca itu dulu. Muka surat 572 kan Ustaz? Ya, 572. Surah Al-Jin. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya satu rombongan jin telah mendengar Al-Quran yang aku bacakan, lalu mereka menyampaikan hal itu kepada kaumnya dengan berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang sungguh menakjubkan. Ayat 2. Kitab yang memberi panduan ke jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan Tuhan kami dengan sesuatu makhluk. Okey, ayat 11. Ayat 11. Dan sesungguhnya memang sedia maklum bahawa ada antara kami golongan yang soleh dan ada antara kami yang tidak sedemikian. Kami masing-masing menempuh jalan dan cara yang berlainan. Okey, terus muka surat sebelah 573. Ayat 14, 15. Sebelah dia puan. 14 dan 15. 14. Dan bahawa sesungguhnya
dengan datangnya Al-Quran, nyatalah ada antara kami golongan yang beragama Islam dan ada pula golongan yang kafir dengan menyeleweng daripada jalan yang benar. Maka sesiapa yang menyerah diri dengan beriman dan taat, maka merekalah golongan yang benar-benar telah berusaha mencari jalan yang benar. 15. Adapun orang yang menyeleweng daripada jalan yang benar, maka mereka akan menjadi bahan bakaran bagi neraka Jahannam. Semula 15 tu dengar perkataan orang. Golongan ke orang 15? Semula 15. 15. Dan adapun Adapun orang yang menyeleweng daripada jalan yang benar, maka mereka akan menjadi bahan bakaran bagi neraka Jahannam. Orang yang menyeleweng tu macam tak kena lah sebenarnya. Bukan orang kat sini. Okey. Sebenarnya jin lah, golongan jin. Tapi tak apalah. Maksud orang tu ialah golongan jin. Jadi golongan jin ni ada yang soleh, ada yang tak soleh, ada yang Islam, ada yang menyeleweng. Maksudnya apa dia? Jin pun kena beriman dengan Al-Quran. Jin pun kena beramal dengan Al-Quran. Jin pun kena menyampaikan Al-Quran. Tolong baca boleh Tuan Haji Aziz Dahari. Surah Al-Ahqaf. Ni cerita pasal jin tabligh ni. Nama dia jin tabligh. Surah Al-Ahqaf, muka surat 506. Boleh tak? Muka surat 506, ayat 29, 30, 31. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serumpun yang akan bacaan, maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. 30. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Lagi 31. Satu lagi. Terus. Wahai kaum kami, terimalah seruan orang, yakni Muhammad, yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Nescaya dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Wasih tu Haji Aziz. Jadi siapa yang kata-kata ni? Siapa yang keluarkan kata-kata ni? Siapa yang ucapkan kata-kata ni? Jin ya? Jin yang baik ya? Jin yang baik. Dia dengar dia baca Quran, setelah dia berpaling daripada dengar dia baca Quran, dia menyampaikan. Dia cakap pada kaum dia, kami telah dengar satu kitab yang mana bagus, yang diturunkan setelah Taurat kepada Nabi Musa AS, membenarkan kitab-kitab Taurat. Wahai kaumku, jin tu kata pada kaum dia, sahutlah kamu seruan orang yang menyeru pada Allah ni, berimanlah dengannya. Maknanya, jin juga kena beriman dengan Nabi Muhammad, jin juga kena beriman dengan Al-Quran. Okey, baik. Habis 104. Masuk ayat 105. Dan ayat 105. Dan ka'ayin berapa banyak? Terjemah ka'ayin berapa banyak? Min daripada ayatin tanda-tanda. Ayatin tanda-tanda. Dalam mereka tulis keagungan Allah. Dalam mereka tulis keagungan Allah. Ataupun keesaan Allah. Keesaan Allah lagi tepat. Berapa banyak daripada tanda-tanda keesaan Allah? Fis samawati wal ard, di langit-langit dan bumi. Fi, terjemah fi, di as-samawati, langit-langit, okey. Wa, dan al-ard, bumi. Yamurruna, mereka melalui. Yamurruna, mereka melalui. Alaiha, ke atasnya. Alaiha, ke atasnya, maksudnya ke atas tanda-tanda tersebut. Alaiha, ke atasnya, ke atas tanda-tanda tersebut. Wa, sedang. Hum, mereka. Anha, daripadanya. Hum, mereka. Anha, daripadanya. Daripada tanda-tanda keesaan Allah tadi. Mu'ridun, berpaling. Mu'ridun, berpaling. Sambung lagi satu ayat. Wa, dan. Ma, tidaklah. Ma, tidaklah. Yu'minu, beriman. Yu'minu, beriman. Aksaruhum, oleh kebanyakan mereka. Aksaruhum, oleh kebanyakan mereka. Billah, dengan Allah.
billah dengan Allah, illa melainkan wa sedangkan, wa sedang ataupun padahal, melainkan padahal hum mereka musyrikun, mensyirikkan Allah, musyrikun, mensyirikkan Allah. Puan Suraya Haidar, terjemahkan Puan Suraya Haidar. 2 ayat, 105 dengan 106 sekali. Waka ayin tadi kan Ustaz, dan Ya, betul. banyak sekali tanda-tanda keingkaran Allah di langit-langit dan di bumi. Mereka melalui ke atasnya, dan mereka itu tanda-tanda atas tanda-tanda berpaling dan tidaklah beriman oleh kebanyakan mereka dengan Allah, melainkan sedang mereka mensyirikkan Allah. Okey, baik. Allah Ta'ala kata, terima kasih ya Puan Suraya Haidar. Ayat ni cerita tentang musyrikin Mekah. Surah Yusuf ni turun kat Mekah. Nak cerita pada kita bahawasanya Nabi Muhammad SAW jenuh nak suruh mereka percaya tentang kebenaran Al-Quran. Jenuh nak suruh mereka percaya tentang kebenaran diri Nabi itu sendiri. Jenuh nak suruh mereka percaya yang Allah tu Esa, boleh buat segala-galanya, tiada Tuhan selain Allah. Maka Allah Ta'ala kata, berapa banyak orang kafir musyrikin ni lalu hari-hari tengok tanda-tanda, bukti-bukti keesaan Allah. Berapa banyak tanda-tanda? Banyak tuan-tuan dan puan. Kat langit, kat bumi, perubahan siang malam, gunung ganang. Okey, Allah cerita tentang gunung, Allah cerita tentang langit. Betapa hebatnya Allah ciptakan langit tanpa tiang. Muka surat lepas ni, muka surat 249. Tolong baca boleh, Puan Tamsiah Syuaib 249. Ayat 2, muka surat sebelah. 2 dan 3. Tolong baca. 249. Kita sekarang 248. Sebelah dia lah 249. Ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arash. Dia mengatur peredaran matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. 3. Dan dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung ganang dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya dia menjadikan buah-buahan berpasang-pasangan dan menukarkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Okey, tengok. Terima kasih Puan. Pada siang malam, pada bumi, pada bulan, pada matahari, macam-macam tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang nak fikirlah. Orang tak nak fikir, dia tengok bodoh gitu. Jelas tak dapat apa-apa pengajaran. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala buat langit, bumi bukan sia-sia, bukan saja-saja. Buat gunung, buat awan, buat langit tanpa tiang, buat langit kukuh, bukan saja-saja. Orang yang fikir, Allah buat ni saja-saja, suka-suka, boring, tak ada masa kan. Allah Ta'ala saja-saja buat, tak ada apa, Allah Ta'ala saja-saja buat tanpa ada apa-apa tujuan. Itu setakat anak orang kafir. Tolong baca dia boleh. Puan Hidagani, tolong baca muka surat 455 ayat atas sekali. 455 ayat atas sekali. Tolong baca boleh. Sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. 27. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa-apa ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang kafir, maka celakalah orang kafir itu kerana mereka akan masuk neraka. Terima kasih Puan. Apa saja Allah ciptakan antara langit dan bumi ni,
Bukan sia-sia. Ada maksud tujuan. Apa tujuan dia? Ada dua tujuan. Tujuan pertama, nak suruh manusia kenal Allah je yang boleh buat. Allah sahaja yang mampu buat. Allah Ta'ala sahaja yang boleh menguasai apa yang dia buat. Selain Allah, malaikat ke, Nabi Isa ke, Maryam ke, mereka anggap sebagai Tuhan, langsung tak boleh buat macam mana Allah buat. Allah Ta'ala sebut siang malam. Contoh, ni ayat yang paling mudah. Nak cerita dua tujuan Allah buat. Langit, bumi, siang, malam. Semua ada tujuan. Tak ada benda yang sia-sia. Semua ada tujuan dia. Tolong tengok surah Al-Qasas, tak silap saya. Tolong baca boleh? Puan Rahimah, tolong baca surah Al-Qasas. Muka surat 394. Boleh tolong baca Puan Rahimah? Muka surat 394. Ayat 71, 72, 73. Boleh Puan Rahimah tolong baca? Ada Puan Rahimah? Puan Rahimah ada? Okey, baik. Puan Izawani, tolong baca Puan Izawani. 394, ayat 71, 72, 73. 1, 2, 3. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, bagaimana pandangan kamu jika Allah menjadikan malam kepada kamu sepanjang masa hingga ke hari kiamat? Tuhan manakah yang lain daripada Allah yang dapat membawakan cahaya yang menerangi kepada kamu? Maka, mengapa kamu tidak mahu mendengar? Yang kedua, katakanlah, bagaimana pandangan kamu jika Allah menjadikan siang kepada kamu sepanjang masa hingga ke hari kiamat? Tuhan manakah yang lain daripada Allah yang dapat membawakan malam kepada kamu untuk kamu berehat padanya? Maka, mengapa kamu tidak mahu melihat? 73. Antara rahmat pemberiannya, dia menjadikan untuk kamu malam dan siang supaya kamu berehat pada malamnya dan supaya kamu berusaha mencari rezeki daripada limpah kurniaannya dan juga supaya kamu bersyukur. Ustaz Mi ikut? Disappear. Ustaz tak ada pun. Oh, sorry. Maafkan saya. Sorry. Saya termute. Terima kasih Puan Izawani. Ayat 71, 72. Allah nak tunjuk dia seorang je berkuasa, boleh buat segala-galanya. Allah kata, kalau Allah buat malam straight, setiap malam, setiap hari malam dia, mana kuasa dunia yang kamu rasa hebat, rasa power sangat, boleh datangkan siang, boleh datangkan cahaya. Ataupun Allah Ta'ala cabar, kalau Allah Ta'ala buat siang berpanjangan sampai hari kiamat, siapa boleh buat malam? Siapa boleh datangkan malam? Siapa mampu datangkan malam? Siapa boleh buat malam? Tak ada orang boleh buat. Jadi tujuan Allah buat siang malam, nak suruh kita ambil pengajaran bahawasanya Allah tu hebat, Allah tu Maha Esa. Dia seorang je boleh buat. Ayat 71, 72, nak ambil pengajaran bahawasanya Allah tu Esa. Manakala ayat 73, nak suruh kita bersyukur. Allah buat siang ada tujuan manfaat bagi manusia. Allah buat malam ada tujuan manfaat bagi manusia. Ayat macam ni, sama macam ayat dalam surah Al-Furqan. Tolong baca boleh surah Al-Furqan. Tuan Haji Aziz tolong baca boleh surah Al-Furqan. Siang malam, bukan saja-saja nak suruh ambil pengajaran, nak suruh bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Buku surat 365. 365 ayat 62. Ada Tuan Haji Aziz? Ada. Okey. Ke 6 Ayat 62. ayat 62. 365 ayat 62. siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran. Syukur. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Aziz. Allah lah yang menciptakan siang dan malam silih berganti. Apa tujuan dia? Bagi orang nak ambil pengajaran betapa hebatnya Allah buat siang, buat malam. Bukan saja-saja suka-suka hobi nak buang masa. Tak. Betapa hebatnya Allah buat siang malam. Bagi orang ambil pengajaran, tadilah. Betapa hebatnya Allah sahaja yang boleh buat siang malam. Kalau Allah buat malam, tak ada siapa boleh datangkan siang. Kalau Allah nak buat siang sampai kiamat, tak ada siapa boleh datangkan malam.
Yang kedua, untuk manusia bersyukur. Alhamdulillah malam boleh rehat. Alhamdulillah banyak benda boleh buat waktu malam yang tak sesuai waktu siang. Okey, waktu siang alhamdulillah mudah kerja, mudah cari ikan, mudah cari kayu api. Contoh kalau Allah buat malam je, banyak benda susah nak buat. Okey? Jadi siang malam termasuk dalam tanda-tanda kebesaran Allah, keesaan Allah. Jadi Allah Taala kata, berapa banyak, maksud soalan ke ayat ni maksudnya terlalu banyak tanda-tanda kehebatan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah tunjuk kat langit bumi dan manusia hari-hari melaluinya. Mungkin kita tak pernah travel pergi luar negara tengok keajaiban dunia. Mungkin kita tak pernah travel ke luar negara tengok gunung-gunung yang hebat-hebat yang tinggi-tinggi, tengok air laut yang warna macam-macam. Mungkin kita tak pernah travel ke luar negara untuk tengok perkara tersebut. Tapi siang malam semua orang laluinya. Langit semua orang dapat melihatnya. Gunung-gunung mungkin semua orang boleh tengok kat tempat dia, kat negara dia masing-masing. Tetapi Allah Ta'ala kata apa dia? Dah tengok macam tu punya banyak pun tanda-tanda kehebatan Allah, kebesaran Allah, manusia masih lagi berpaling. Manusia masih lagi berpaling daripada beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata, walaupun mereka dah tengok, dah tahu, tetapi kebanyakan mereka tetap tak nak beriman dan mereka tetap memilih untuk menjadi musyrikin. Mereka tetap memilih untuk menjadi orang yang syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu Allah cakap pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, wahai Muhammad, kalau kau gila-gila nak mereka beriman pun, yakinlah mereka tetap akan memilih untuk menjadi syirik juga. Cuma Allah tak kata semua, Allah Ta'ala guna perkataan kebanyakan mereka. Baik, masuk ayat baru. Adakah famaka? Adakah famaka? Aminu, mereka berasa aman. Kalau amanu, panjang, mim baris atas, maksudnya mereka beriman kan? Kat sini aminu, mereka berasa aman. Bahawa ta'tiyahum, datang kepada mereka, ta'tiyahum, datang kepada mereka, ghasyiatun, yang meliputi. Terjemah ghasyiatun, yang meliputi. Kita terjemah kat sini the covering, veil, okey, covering, ghasyiatun, yang meliputi, min, daripada azabillah, azab Allah, azabillah, azab Allah, ataupun ta'tiyahum, datang kepada mereka, ta'tiyahum, datang kepada mereka, as-sa'ah, hari kiamat, as-sa'ah, hari kiamat, baghtatan, secara tiba-tiba, baghtatan, secara tiba-tiba, wa, sedangkan, ataupun padahal, hum, mereka, la, tidak, yash'urun, menyedari, yash'urun, menyedari. Puan Maisarah Mukhtar, tolong baca boleh? Saya baca yang tafsir dalam ni lah yang saya tak sempat. Boleh. Baru masuk tadi. 107 kan? Okey. Ya. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak sedang mereka tidak menyadarinya? Okey, baik. Allah Ta'ala mulakan soalan ini dengan perkataan adakah. Ini dipanggil dalam bahasa istifham litaubih, tanya sebab nak mencela. Macam mana dia orang boleh berasa aman? Dia orang musyrikin ni lah, mereka sedang memurkakan Allah, mereka sedang buat benda yang Allah sangat murka, mereka sedang buat benda yang Allah sangat marah, tapi mereka boleh hidup dengan tenang. Macam mana orang ni boleh tenang hidup? Pelik sungguh. Betul Allah Ta'ala guna perkataan tu soalan untuk satu benda yang pelik. Bagaimana mereka boleh hidup tenang? Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala punya murka, Allah Ta'ala punya marah terhadap orang yang syirikkan Allah, sampai bumi nak terbelah, langit nak runtuh, gunung-gunung nak pecah sebab orang syirik pada Allah. Allah marah orang zina, mencuri, minum arak, judi. Allah marah, Allah murka. Tetapi kemurkaan Allah terhadap dosa-dosa tadi tidaklah sama sebagaimana kemurkaan Allah pada orang syirik pada Allah. Tolong baca Puan Salasiah boleh? Puan Salasiah. Tolong baca surah Maryam. Surah Maryam. Muka surat 311. Puan Salasiah tolong baca muka surat 311.
Ayat 88 sampai 92. Seratus 11 ayat berapa Ustaz? 88 sampai 92. 88 sampai 9. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Lepas 9, sesungguhnya kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. 90, hampir sahaja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung ganang runtuh kerana ucapan itu. 91, kerana mereka menganggap Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. 92, dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Okey, baik. Terima kasih, Puan. Allah Ta'ala punya marah, Allah Ta'ala punya murka sampai gunung nak pecah, langit nak terbelah. Okey, bumi nak hancur, langit nak terbelah, langit nak jatuh, langit nak runtuh. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala punya murka hampir-hampir nak terjadi perkara tersebut. Cumanya Allah Ta'ala tahan daripada perkara itu berlaku. Kerana rahmat Allah, belas kasihan Allah, belas kasih sayang Allah, benda itu tidak berlaku. Hari ini berapa ramai orang yang buat Allah murka, Allah marah dengan mengatakan Allah ada isteri, Allah ada anak, Allah ada partner, Nabi Isa anak Allah. Ini semua kata-kata macam tu adalah kata-kata yang sangat-sangat memurkakan Allah SWT. Punya teruk Allah Ta'ala, punya teruk pula dah. Punya marah, punya murka Allah Ta'ala sampai bumi nak hancur, gunung ganang nak hancur, langit nak jatuh. Tapi orang hari ini yang sedang buat Allah murka, sedang buat Allah marah, dia hidup dengan tenang. Makan nasi macam biasa, berjalan, bercuti macam biasa. Tuan-tuan dan puan-puan, kita hari ini, kalau kita buat pasangan kita marah, kita pun dah tak tenang. Oh, pasangan. Ataupun kalau kita bekerja, tak kisahlah, syarikat swasta ke, kerajaan ke, kalau kita buat bos kita marah, buat majikan kita marah, kita pun tak tenang. Bos kita tahu apa yang kita buat ni, bos kita akan marah, majikan kita akan marah, maka kita pun tak tenang. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Anak-anak kita, dia tahu kita marah, dia pun takut nak balik rumah kadang-kadang. Anak kita tahu kita marah, anak kita tahu kita sedang marahkan dia, maka dia pun kadang-kadang takut nak balik rumah. Balik tunggu kita dah tidur. Sebab apa? Sebab bila orang bawahan kita, sama ada kita bos ke, kita mak ayah ke, dia tahu kita sedang marah, maka dia tak tenang hidup. Dia tak tenang hidup, dia risau. Orang yang buat salah, tak kisahlah kat mana-mana negeri, mana-mana negara pun, bila dia buat salah, dia tak tenang hidup, dia takut polis tahu, pihak kerajaan tahu, dia tak tenang hidup. Okey. Jadi orang yang bersalah pada Allah Ta'ala dalam ayat ni, orang musyrikin lah yang menyekutukan Allah, mereka bersalah pada Allah Ta'ala. Tapi hidup dengan tenang. Pelik tak? Pelik sungguh. Sangat-sangat pelik. Mereka punya pelik ni macam orang yang bos dia sedang marah dia, okey. Mak ayah dia sedang marah dia, tapi dia tenang macam tak ada apa berlaku. Pelik. Kita, tuan-tuan dan puan-puan, bos kita paling kuat pun kalau dia boleh marah kita, dia boleh buang kerja, potong gaji. Contoh. Tapi kita ni bila tahu bos kita marah kat kita, tak tenang duduk kita hari ni. Kawan ajak minum, tak nak pergi. Family ajak balik kampung, kalau boleh tak nak balik kampung lagi. Kenapa? Bos tengah marah ni. Tak selesai kerja ni, kena siapkan kerja dulu. Barulah balik kampung dengan tenang. Lagi makan dengan kawan-kawan pun tenang. Bila bos dah tak marah. Contoh. Sepatutnya manusia, bila dia tahu ada orang sedang marah dia tak boleh tenang. Terutama orang yang marah dia tu orang yang lagi tinggi pangkat pada dia. Tapi kalau kawan kita marah, tak kisah apa. Kawan kita marah kita, kawan kita kau boleh buat apa pun. Dia tak nak kawan, dia tak nak cakap, biar pergi, tak rugi pun. Tapi kalau bos marah, majikan marah, kalau kita masa kecil-kecil lagi, mak ayah marah, kalau kita belajar, sekolah, cikgu marah, guru besar marah, tak tenang hidup kita. Betul kan? Itu normal lah. Jadi Allah Ta'ala guna soalan dalam ini. Ni maksudnya apa dia? Satu benda yang pelik dan ajaib. Pelik sangat sebab apa? Orang tu sedang buat Allah marah, bukan buat bos marah. Buat bos marah, buat mak ayah marah, apa sangat mak ayah boleh buat? Apa sangat bos boleh buat? Apa sangat pasangan boleh buat kalau kita buat mereka, orang-orang tu marah? Paling kuat kalau buat kesalahan dengan kerajaan, buat salah dengan satu-satu kerajaan, satu-satu pihak berkuasa, paling kuat kena penjara. Contohlah. Kalau buat salah dengan mak ayah, paling kuat kena watan. Buat salah dengan bos, paling kuat kena buang kerja, potong gaji. Contoh. Tapi buat salah dengan Allah Ta'ala boleh buat segala-galanya.
Allah Ta'ala boleh buat segala-galanya bila-bila masa sahaja. Allah tak terikat dengan mana undang-undang. Tapi yang pelik ni, orang ni boleh aman hidup dia. Dia sedang buat Allah marah, dia sedang buat Allah murka, tapi dia boleh tenang hidup. Sebab tu Allah Ta'ala mulakan dengan pertanyaan nak tunjukkan betapa peliknya mereka ni. Mereka sedang buat aku marah, tapi mereka tenang je hidup. Mereka tak takut ke azab Allah datang pada mereka? Mereka tak takut ke azab Allah Ta'ala datang pada mereka? Tak masuk ayat ni. Anytime azab Allah Ta'ala boleh datang pada mereka. Jadi pelik sungguh dengan orang-orang yang macam ni. Ayat macam ni sama macam ayat surah Al-A'raf. Tolong baca boleh? Puan Suraya Haidar, tolong baca Puan Suraya boleh? Surah Al-A'raf. Ayat-ayat kita surah Al-A'raf ni sama. Ada 3 ayat Allah mulakan dengan soalan. Siapa Ustaz? Ya. Saya pun tak jumpa muka surat lagi. Muka surat 163 Puan. 163, 97, 98 dan 99. Kalau kita tengok ayat tu sama macam ayat kita hari ni. Afa amina, awa amina, afa aminu. Maka adakah penduduk negeri itu berasa aman daripada siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau adakah penduduk negeri itu berasa aman daripada siksaan kami yang datang pada waktu pagi ketika mereka sedang bermain? Atau adakah mereka merasa aman daripada siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang berasa aman daripada siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Atau adakah belum Cukup. jelas? Cukup Puan. 3 ayat je. 97, 98, 99. Kenapa? Permulaan perkataan ayat 97, 98, 99 dengan ayat kita sama. Afa amina, adakah penduduk kampung berasa aman? Awa amina, adakah penduduk kampung tu berasa aman? Afa aminu, adakah mereka tu berasa aman? Tuan-tuan dan puan-puan, mereka sedang memurkakan Allah, tapi mereka hidup dalam keadaan aman. Hari ni orang kalau nak ambil rasuah, dia takut sangat kalau jabatan pencegah rasuah datang ke rumah dia. Hari ni orang yang dia tipu duit orang, dia scammer, dia ambil duit orang secara tak betul. Dia takut kalau orang tu buat report, boleh datang rumah dia tangkap dia. Contoh. Dia takut dengan pihak berkuasa. Normal lah. Pihak berkuasa kadang-kadang kita boleh lepas, kadang-kadang kita tak boleh lepas. Tapi orang yang buat Allah murka, orang yang buat Allah marah, dia boleh tenang. Hidup dengan tenang, tak ada apa-apa masalah bagi dia. Sebab tu Allah Ta'ala tanya dengan soalan menunjukkan pelik. Macam mana mereka boleh rasa aman? Maksudnya tak rasa bersalah langsung, tak rasa menyesal langsung, tak rasa takut langsung. Sedangkan mereka buat salah dengan raja segala raja, Allah Ta'ala. Kita kan ini kalau buat salah dengan kerajaan Malaysia, dia banyak lari. Duduk luar negara, contoh. Boleh selamat. Ramai je orang buat salah lagi luar negara sampai sekarang tak kena tangkap, contoh. Tapi kalau Allah Ta'ala nak azab, Allah Ta'ala datangkan musibah, Allah Ta'ala datangkan bencana, larilah luar negara mana pun, duit banyak bencana sekalipun, tetap habis juga. Sebab tu Allah Ta'ala kata, macam mana orang yang sedang memurkakan aku, macam mana orang yang sedang buat aku marah sangat-sangat, mereka tak tahu ke yang aku boleh azab mereka anytime. Siang ke, malam ke. Allah Ta'ala, dia tak tertakluk dengan mana undang-undang. Dia tidak tertakluk dengan mana-mana peraturan. Kita ada anak lelaki 4-5 orang contohlah. Boleh tak kita rotan anak kita sekuat hati gila-gila? Boleh, dengan syarat jangan pastikan orang lain tahulah. Kalau kita rotan anak kita gila-gila punya sampai berbirat belakang dia, betih dia, ada orang buat report. Habis kita kena tangkap polis. Kita tengok, anak aku suka hati aku lah, aku nak watan ke, aku nak timbuk ke, aku nak bagi tali pinggang ke tafai, anak aku suka hati aku. Tak, awak walaupun anak awak tetap tertakluk dengan undang-undang. Tak boleh suka hati buat macam tu. Ataupun, sekadar contoh, kita beli rumah kat Shah Alam ni, contohlah, sekadar contoh, beli rumah kat Shah Alam, pukul 11 malam kita renovate rumah. Renovate rumah kita sendiri ke rumah orang. Yang tak datang lah, lori MBSA datang.
Cik, tak boleh buat macam ni, cik. Dia buat report. Kita tak boleh kata, rumah saya belilah, saya buat loan dengan bank, saya dah habis, bayarlah nama saya rumah ni. Walaupun rumah awak bayar habis kat bank. Tapi awak duduk kat Shah Alam, awak tetap tertakluk dengan undang-undang majlis perbandaran kat tempat awak duduk. Tak boleh kata, rumah saya suka hati saya. Betul kan? Kita beli kereta mahal-mahal, kita tak boleh suka-suka nak tukar colour suka hati, nak bubuh cermin gelap suka hati, nak bubuh nombor plate ikut suka hati. Walaupun kereta kita masih tertakluk dengan undang-undang. Allah Ta'ala ada tertakluk dengan undang? Tak ada. Allah Ta'ala yang tukang buat undang-undang. Orang kena ikut undang-undang Allah. Allah tak tertakluk dengan undang-undang. Allah nak azab manusia malam hari ke, siang hari ke, manusia tengah tidur ke, baru bangun tidur ke, terpulang pada Allah Ta'ala. Maybe like testing something. Tolong mute kan boleh? Sahabat-sahabat tolong mute kan? Ada yang belum mute kan? Tolong mute kan boleh? Itu maksud ayat ni. Jadi bagaimana orang yang sedang buat salah pada Allah, orang yang sedang memurkakan Allah boleh hidup dengan tenang, dengan aman. Itu yang pelik ni. Dan azab Allah, bila datang tuan-tuan dan puan-puan, perkataan kita hari ni, boleh tengok balik ayat kita sekarang. Perkataan kita sekarang, Allah guna ghashiyatun. Ghashiyatun ni, orang terjemah the covering, yang menutup, yang cover. Daripada perkataan ghashiyatun, keluarlah perkataan apa dia? Wal-laili idza yaghsha. Kalau tengok juzuk Amma, kalau kita tengok juzuk Amma, ada ayat surah Al-Lail. Wal-laili idza yaghsha, dan apabila dan demi waktu malam apabila dia telah menutup. Bila malam datang, malam kegelapan malam tu kena semua sekali. Cover semua sekali yaghsha ni. Ada tak bila malam datang ada tempat-tempat tak malam masih lagi siang. 1-2 tempat masih lagi siang. Tak ada. Bila datang malam semua akan jadi gelap. Semua tempat mengalami kegelapan malam tersebut. Itu maksud yaghsha, menutup. Jadi daripada perkataan yaghsha yang malam menutup tadi, keluarlah perkataan ayat kita sekarang, ghashiyatun. Betul kan? Afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun. Ayat kita sekarang, ghashiyatun. Apa maksud ghashiyatun? The cover, veil, orang putih terjemah. Maksudnya? The covering, orang putih terjemah. Jadi perkataan ghashiyatun kita ni, sama macam malam yang menutup tadi. Sebagaimana malam bila dia datang, dia akan cover semua tempat. Semua sekali akan ditutupi oleh kegelapan malam. Macam itulah juga azab Allah bila dia datang, tak ada orang boleh terlepas. Itu maksud ayat. Buat salah dengan kerajaan, buat salah dengan ustaz, buat salah dengan guru sekolah, dengan buat salah dengan mak ayah, buat salah dengan pengetua. Ada tempat untuk lari. Ada tempat untuk selamatkan diri. Ataupun tak payah lari, tak payah selamatkan diri. Panggil jayah kita yang duit banyak tu, rasuah sikit pengetua, rasuah sikit cikgu-cikgu, habis. Tak marah dah. Contoh. Ini sekadar contoh. Tapi Allah Ta'ala, bila dia nak bagi azab, anytime dia nak bagi azab, suka-suka hati dia, bila-bila je Allah Ta'ala boleh bagi azab, azab Allah bila datang, ghashiyatun, meliputi. Takkan tinggal seorang pun. Boleh tak tengok muka surat 133, ayat atas sekali. Tolong baca boleh? 133, ayat atas sekali. Puan Nur Hidayah Ahmad, tolong baca boleh? Puan Nur Hidayah Ahmad, 133 ayat atas sekali. InsyaAllah boleh. Atas sekali ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar umbinya. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Terima kasih Puan. Orang-orang kafir yang zalim itu dimusnahkan sehingga ke akar umbi. Maksudnya, Allah Ta'ala ni susah nak azab. Bukan jenis sikit-sikit azab, sikit-sikit azab, sikit-sikit bagi bencana, sikit bagi musibah. Tak. Allah Ta'ala bagi tempoh masa, taubat, istighfar, kembali pada Allah, menyesal dosa-dosa. Allah bagi masa. Tapi sampai masa dia, tak taubat juga, tak istighfar juga pada Allah, Allah bagi azab. Dan ingat, bila Allah bagi azab, Allah Ta'ala akan mengazab sehingga ke akar umbi. Sampai ke anak cucu semua kena. Bayi yang baru lahir semalam, hari ni mati. Ya, hari ni kena mati juga. Tak ada siapa boleh terlepas. Itu maksud ayat ni. Itu maksud ghashiyah tadi. Meliputi. Maksudnya bila azab Allah datang, tiada siapa boleh melepaskan diri. Dia orang kaya ke, dia orang kuat ke, dia ada pangkat jawatan ke. Tak ada siapa boleh melepaskan diri. Jadi tuan-tuan, saya beritahu balik, kalau buat salah dengan orang, kita ada peluang untuk lepaskan diri. Buat salah dengan kerajaan pun ada peluang untuk lepaskan diri. Duit banyak sikit, bayar lawyer mahal sikit, lepas. Rasuah pegawai-pegawai tertinggi, rasuah menteri-menteri boleh lepas. Contoh. Buat salah dengan orang boleh lepas. Tapi buat salah pada Allah, buat sesuatu yang memurkakan Allah, buat sesuatu yang memarahkan Allah, buat Allah Ta'ala marah. Bila Allah nak datangkan azab, yakinlah tak ada siapa boleh lepaskan diri. Itu maksud ayat ni.
Jadi betapa peliknya orang yang sedang buat Allah murka, orang yang sedang buat Allah marah, tapi masih hidup tenang. Masih hidup tenang. Dia macam orang yang sedang menunggu mahkamah putuskan dia nanti akan dipenjarakan, ataupun mahkamah putuskan nanti dia akan dihukum gantung sampai mati. Betul kan? Tapi dia tenang je, ini gelak-gelak, suka-suka. Pelik tak? Pelik kan? Mahkamah putuskan nanti dia akan dipenjarakan 20 tahun. Mahkamah putuskan nanti dia akan dihukum gantung sampai mati. Tapi dia ini gelak-gelak, suka-suka. Kita tengok dia pelik-pelik. Jadi nanti nak kena hukum gantung sampai mati. Tapi hidup tenang macam tak ada apa berlaku. Pelik lah ni. Tak normal kot, gila kot kita rasa. Samalah juga Allah Ta'ala guna perkataan adakah mereka boleh rasa aman? Tak takut ke azab Allah datang pada mereka secara tiba-tiba? Tak takut ke azab Allah datang pada mereka lalu meliputi mereka semua, tak ada siapa boleh lepas? Tuan-tuan dan puan-puan, kita cerita tentang betapa peliknya orang kafir yang tak takut pada Allah, sedangkan mereka sedang buat Allah sangat-sangat murka pada mereka. Anytime Allah Ta'ala boleh azab mereka, bila-bila masa sahaja, di mana sahaja, tak tertakluk dengan waktu tertentu, undang-undang tertentu, peraturan-peraturan tertentu. Baik. Tu orang kafir. Lagi pelik, tuan-tuan dan puan-puan, lagi pelik. Kena tanya diri orang Islam, kena tanya balik diri kita. Orang musyrikin, dia percaya tak azab Allah? Tak percaya. Percaya tak hari kiamat? Tak percaya. Percaya tak hari akhirat? Tak percaya. Percaya tak surga neraka? Tak percaya. Jadi oleh kerana mereka tak percaya ayat yang kita bincang hari ini, mereka tak prepare, mereka tetap rasa aman, mereka tetap rasa secure, mereka tetap rasa selamat. Jangan pelik. Sebab dah mereka kafir, tak percaya ayat Allah. Jangan peliklah mereka merasa aman. Yang pelik lagi pada mereka, siapa dia tahu? Tuan-tuan dan puan-puan, orang Islam. Yang tahu ancaman-ancaman Allah terhadap orang tak semayang. Yang tahu ancaman-ancaman Allah terhadap pendosa dan pemaksiat. Tahu, mereka tahu ayat Quran. Mereka tahu, sekolah rendah lagi cikgu kata, kalau tak semayang gini-gini, pok neraka. Kalau tak semayang gini-gini, last kali masuk neraka. Dalam surah Al-Muddassir Allah kata, neraka untuk orang tak semayang, neraka Saqar. Okay, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Ayat 42-43 tak silap saya surah Al-Muddassir. Apa menyebabkan kamu masuk neraka Saqar? Kamu tak semayang. Orang Islam tahu tak? Tahu. Yakin tak? Yakin. Tapi pelik sungguh. Orang Islam yang tahu dan yakin orang tak semayang akan masuk neraka, tahu dan yakin orang tak semayang akan masuk neraka, tapi hari ini mereka masih berasa aman. Maksud berasa aman apa dia? Relax dia, bangun pagi pukul 8 pagi, tak semayang subuh, pergi sarapan kat kedai mamak. Contoh. Makan sambil sembang gelak, honga. Sampai subuh baru balik. Patutnya orang mukmin bila bangun-bangun, alamak pukul 8 tak semayang lagi, tak ada buat benda lain dulu. Cepat-cepat ambil wuduk, cepat-cepat bersihkan diri, mau semayang dulu. Yalah, orang memang dah lambat dah, tapi takkan ada buat benda lain dulu. Kena semayang lah dulu. Contoh. Jadi yang pelik lagi pada orang kafir kita pelik. Allah Ta'ala turunkan ayat ni untuk orang kafir. Kerana apa? Pelik sungguh keadaan mereka. Mereka tahu tak? Mereka sedang buat aku marah. Anytime aku boleh azab mereka. Tapi mereka tenang hidup dalam macam biasa. Gelak ketawa macam biasa. Main anak macam biasa. Cuti macam biasa. Peliklah. Lagi pelik tuan-tuan dan puan-puan. Orang Islam yang yakin ayat-ayat Allah ni semua pasti berlaku. Orang Islam yang yakin apa Allah janjikan sangat-sangat benar dan confirm akan berlaku, tapi masih lagi tak semayang. Pelik tak tuan-tuan? Pelik lah. Dia tak semayang, dia tenang je hidup. Dia buat dosa maksiat, dia tenang je hidup. Pelik lah, sangat-sangat pelik. Jadi kepelikan orang Islam yang tak semayang, tak amal agama ni, kita boleh masukkan dalam 7 keajaiban dunia. Kan kita tahu kan ada 7 keajaiban dunia, betul kan? Tambah satu lagi, jadi 8. Jadi pelajaran kita malam ni, kita tambah satu lagi. Ada 8 keajaiban dunia. Apa dia panggil apa? 7 wonders, apa tahu dia panggil. Nanti nak sebut 7 keajaiban dunia kan? Macam-macam lah kita tengok kat Google. Bila dapat 7 keajaiban dunia. Itu tak pelik sangat 7 tu sebenarnya. Lagi pelik adalah orang Islam yang tak semayang, tapi hidup dengan tenang, aman, damai, sentosa, bahagia, makmur. Macam-macam lagi dah nak sebut. Itu yang sangat pelik. Orang yang tak semayang ke mana tempat dia? Di mana tujuan terakhir dia? Kita tahu neraka Allah Ta'ala. Orang kafir tak semayang, ciri, dia tak percaya Al-Quran.
Jadi tak peliklah sangat kalau mereka tu berasa tenang, hidup dalam keadaan aman, sedang memurkakan Allah. Tak pelik sangat. Yang sangat-sangat pelik adalah orang Islam yang tak sembahyang tapi hidup dengan tenang. Dia seolah-olah orang macam ni, seolah doktor kata, awak ni 2 bulan je lagi boleh hidup. Kanser awak ni tak boleh ubat dah. Tak ada cara nak ubat kanser awak ni, awak 2 bulan je lagi boleh hidup. Lepas tu awak matilah. Doktor cakap macam tu kat dia, tapi dia tenang je hari ni hidup. Gelak-gelak macam tak ada apa berlaku. Patutnya bila doktor kata kat dia, awak boleh hidup 2 bulan je lagi, lepas ni awak akan mati dah. Maka masa tu makan dia tak lalu dah. Tengok kereta dia pun dah tak ada berguna dah. Rumah dia besar pun dia rasa tak ada bantu apa-apa dah. Anak-anak ajak bercuti ke Langkawi lah, ke sana lah, ke sini lah. Tak boleh buat apa dah. Masa tu ajaklah pergi mana-mana pun tak ada buat faedah dah bagi dia. Sebab apa? 2 bulan lagi aku nak mati. Kan? Tu orang yang dia dah nampak apa akan berlaku musibah besar dalam hidup dia. Dia tak lalu nak buat apa-apa dah. Tuan-tuan dan puan-puan, peliknya ialah orang yang bila doktor kata kat dia, awak tak lama nanti nak mati dah, 2 bulan lagi. Tapi dia hari ni duduk kedai mamak lepak, hoha. Pergi berjalan sana, berjalan sini, berlari sana, berlari sini. Nampak macam tak ada apa berlaku dalam hidup dia. Pelik tak? Pelik sikit kita nampak. Pelik sikit kita nampak. Dia ni nak mati tak lama dah, tapi hidup suka-suka. Pelik lah kita nampak, pelik. Itulah orang Islam yang tak semayang ini tapi hidup dengan aman. Kalau orang Islam tak semayang, tu dia rasa menyesal, dia rasa dia salah sangat, dia rasa dia tak guna sangat, selalu nangis, taubat, minta ampun kepada Allah, tu tak pelik. Normal lah tu. Yang peliknya adalah orang yang tak semayang ataupun tak tutup aurat ataupun apa-apa amalan agama yang lain, dia tak buat. Dia tahu Allah sedang murka pada dia, dia tahu Allah sedang marah pada dia, tapi dia hidup dengan tenang, suka kulu kilir, makan dengan tenang, tidur dengan tenang, bercuti dengan gembira. Tak salah bercuti, makan sedap, jalan kulu kilir, tak salah. Yang salah, yang peliknya adalah dalam keadaan dia tak semayang, dia seronok menikmati hari-hari dia, kehidupan dia macam biasa. Itu yang pelik. Itu yang kita nak bincang ni. Keajaiban dunia yang ke-8 tu adalah orang Islam yang tak semayang tapi hidup dengan tenang. Itu yang sangat-sangat pelik. Lagi pelik tahu tak apa? Yang nombor 9. Tahu tak siapa lagi pelik? Mak ayah dia ataupun adik-beradik dia yang tengok dia tak semayang tapi tak risau langsung, tak fikir apa-apa langsung. Okey, mak ayah dia tahu anak dia tak semayang tapi mak ayah dia tak risaukan dia langsung. Mak ayah dia tak kisah langsung. Dia seolah-olah macam seorang anak ni, mak ayah, doktor jumpa mak ayah kata pada anak tuan ni sakit ni, anak tuan ni memang sakit teruk ni. Anak tuan ni kalau tak bedah ni dalam masa 5-6 tahun insya-Allah anak tuan ni akan innalillah lah, contoh. Ni mak ayah ni dengar anak dia nak mati dalam masa 4-5 tahun lagi. Macam mana perasaan mak ayah ni? Moyok, muram, suram, nak makan tak lalu, nak pergi cuti pun tak lalu, nak buat apa-apa pun tak lalu. Sebab apa? Anak dia nak mati dah dalam masa 5-6 tahun lagi. Tak kisahlah anak sekolah rendah ke sekolah menengah ke, anak umur dah 30 ke. Tapi bila dapat tahu anak tu nak mati nanti, sedih tak mak ayah? Sedih lah. Anak sakit, tak lama nanti nak mati dah. Boleh hidup mungkin 4-5 tahun je lagi, doktor kata contoh. Jadi mak ayah ni selagi anak dia tu tak diubati, tak buat apa dah, tak tenang hidup dia. Yang peliknya tahu tak apa dah? Yang peliknya, mak ayah yang bila doktor kata anak awak ni nanti tak boleh hidup lama dah, nak mati dah. Mak ayah dia pergi cuti pun luar negara. Main golf macam biasa. Ni pelik, mak ayah tak normal kita panggil, mak ayah tak normal. Tuan-tuan dan puan-puan, bila anak kita tak semayang, kita kena anggap tu masalah paling besar dalam family kita. Lagi besar pada kanser yang doktor cakap tadi. Lagi besar pada masalah kesihatan yang perlu buat pembedahan tadi. Anak kita kena kanser, mati habis, selesai masalah kanser ni. Anak kita ada penyakit-penyakit lain, kalau tak buat pembedahan mati. Lepas pada mati tu selesailah masalah tu. Bukan maksud saya tak buat pembedahan, buatlah pembedahan. Tapi nak cerita masalah kanser, masalah sakit-sakit lain tu akan selesai lepas mati. Tapi masalah tak semayang ni, siapa tinggal semayang dengan sengaja walaupun dia qada balik, dia tetap akan tinggal dalam neraka selama 1 hukum. 1 hukum bersamaan dengan 80 tahun. Bukan sekejap. Kena penjara 6 bulan pun mak ayah tak boleh terima dah. Mak ayah ni walaupun anak dia bersalah, anak dia memang bersalah pun, mahkamah putuskan anak dia dihukum kalau sampai mati, mak ayah tetap akan menangis. Memang walaupun anak dia bersalah, mahkamah putuskan anak dia kena penjara 20 tahun, mak ayah tetap akan menangis walaupun mak ayah tahu anak dia bersalah. Itulah normal mak ayah. Yang peliknya anak dia kena penjara, anak dia kena hukum kata sampai mati, tapi mak ayah dia relax macam tak apa-apa berlaku pada anak dia. Ni mak ayah tak normal, tuan-tuan dan puan-puan. Peliklah juga kita yang ada family tak semayang, kita tahu bagaimana ending dia nanti, kan? Tapi kita tenang je, relax, buat tak tahu, buat bodoh je.
Ni mak ayah yang normal, mak ayah tak boleh tengok anak dia tak semayang. Suruh pesan lagi dan lagi sampai kita yang anak-anak ni bila mak ayah duk pesan benda sama, cemuih. Naik muak dah ada. Semayang, abang semayang. Tak ada benda lain. Pindahlah duk rumah bujang, duk rumah sewa lah. Tak adalah dengar serabut sangat suara mak ayah suruh semayang. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau mak ayah kita suruh kita semayang sampai kita cemuih, sampai kita malas nak dengar serabut nak dengar, yakinlah tu mak ayah kita normal. Alhamdulillah, syukur pada Allah, mak ayah aku normal. Aku tak semayang, dia beria marah aku suruh semayang. Dia beria suruh aku jaga semayang. Alhamdulillah, mak ayah aku normal. Alhamdulillah. Tapi kalau kita tak semayang, mak ayah kita relax je hidup tenang dengan kita yang tak semayang. Tak pernah tanya pasal semayang. Dia tahu kita tak semayang, dia pun relax je. Dia semayang, kita tak semayang, dia relax je. Kena risau sebab kita dapat mak ayah yang kurang normal, sikit mental sikit rasanya. Tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Masalah tak semayang lagi besar pada masalah penyakit, kanser dan sebagainya. Ini lagi pelik orang Islam yang tak amal agama hidup dengan tenang. Itu lagi pelik. Orang kafir yang syirik pada Allah, ya dosa mereka paling besar, syirik pada Allah. Dosa mereka paling besar, betul. Tapi mereka hidup dengan tenang dalam keadaan mereka sedang buat Allah sangat murka, sangat marah. Pelik. Lagi-lagi pelik, orang Islam yang tahu Allah sangat murka dan sangat marah pada orang tak solat, dia yang tak solat hidup dengan tenang sangat. Maksud tenang tu tak rasa risau, tak rasa takut, tak rasa bersalah. Bagaimana rupanya mak ayah, bagaimana rupa mak ayah ataupun rupa orang yang doktor kata awak boleh hidup 2 bulan je lagi. Macam mana muka dia agak-agak? Moyok lah. Belilah jam tangan mahal kat dia ke, rumah besar kat dia ke, beli banglo kat dia ke, beli tanah 10 ekar kat dia ke. Dia tahu 2 bulan je lagi masih hidup. Lepas tu dia kena mati, macam mana muka dia agak-agak? Suram, muram, lesu, macam-macam. Tuan-tuan dan puan-puan, orang tak semayang patutnya kena lagi suram daripada tu. Sahabat-sahabat Nabi, mereka faham hakikat solat. Dia kata apa? Bila ada sahabat-sahabat yang terlepas solat Jumaat, bukan tak semayang langsung ya, terlepas solat Jumaat, mereka merasakan seolah-olah kehilangan seluruh harta benda dan keluarga. Kita tengok tak orang kena tsunami 2000 berapa tahun itu? Orang kena tsunami. Orang yang kena tsunami kan? Rumah dia habis, family dia habis. Macam mana muka dia masa tu? Rumah dia habis, anak bini dia habis. Tak ada apa tinggal dalam hidup dia. Macam mana muka dia masa tu? Macam itulah sahabat bila terlepas solat Jumaat. Sebab mereka tahu nilai solat tu. Kita hari ni bukan sekadar terlepas solat Jumaat. Bahkan kalau yang tak semayang langsung pun, suka-suka gelak-gelak macam biasa. Orang yang jaga semayang, makan-makan gelak-gelak, suka-suka. Dia yang tak semayang pun, makan-makan gelak-gelak suka-suka juga. Pelik sungguh. Tuan-tuan dan puan-puan, apa kata Hasan Basri? Apa kata Hasan Basri tentang orang mukmin yang sepatutnya? Saya share je kat skrin. Orang mukmin sepatutnya. Ini kata-kata Hasan Basri. Okay, nampak? Semua nampak? Hasan Basri kata, Al-mu'minu ya'malu bit-ta'ati wa huwa mushfiqun, wajilun, khaifun. Wal-fajiru ya'malu bil-ma'asi wa huwa amin. Orang mukmin beramal dengan ketaatan tapi masih lagi takut. Takut-takut Allah tak terima. Takut-takut tak sempurna kebaikan dia. Takut-takut ada niat yang salah dalam kebaikan dia. Orang mukmin. Adapun orang fajir, penjahat ni, mereka buat maksiat. Mereka tak semayang. Mereka terlibat dalam dosa zina, arak, judi dan sebagainya. Wahuwa amin, tapi masih merasa aman. Itu yang pelik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sebut dalam sebuah hadis, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Apabila kebaikan kamu membuat kamu gembira dapat buat kebaikan, dan apabila keburukan kamu buat kamu rasa gelisah. Apabila keburukan dosa maksiat yang kamu buat, apabila dosa keburukan maksiat yang kamu buat kamu rasa jadi gelisah, buat kamu menjadi gelisah, maka itu tanda kamu mukmin. Itulah tanda orang mukmin. Jadi orang yang lemah iman ataupun kita kata tak ada iman langsung, walaupun nama dia Islam, dia tak semayang, dia tak rasa apa-apa langsung. Tak rasa sikit pun takut, tak rasa sikit pun risau. Itu yang sangat-sangat peliknya hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang sangat-sangat peliknya hari ini, orang yang tak beriman, tak amal agama, tak solat contohnya, tapi masih merasa aman. Orang yang beriman tinggi, orang yang imannya kuat, kadang-kadang dah buat baik dah.
Tapi masih takut lagi. Tengok surah Mukminun. Tolong baca Puan Azhar boleh? Surah Mukminun Muka surat 346, 45. 345 Puan Azhar. Ayat yang ke-57, 58, 59, 60, 61. Ada Puan Nur Azhar Ismail ada? Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Puan Salasia Abdul Murad, tolong terjemahkan boleh Puan Salasia. Page apa tadi Ustaz? Ya, 345 ayat berapa ni Ustaz? 345, page 345, ayat 57, 58, 59, 60, 61. Bismillahirrahmanirrahim. 56 ayat Ustaz mula. Ya, 57. 50. Sesungguhnya orang-orang yang takut azab kerana Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. 58, dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya. 59, dan mereka yang tidak menyekutukan Tuhannya. 60, dan mereka yang memberikan apa yang mereka sedekahkan dengan hati penuh rasa takut kerana mereka tahu sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. 61, mereka bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Okey. Terima kasih Puan. Poin saya ni ayat 60-61. Antara ciri-ciri orang mukmin adalah orang yang mereka memberikan apa yang mereka berikan. Bayar zakat, beri sedekah, beri sumbangan, beri derma. Sedangkan hati mereka masih merasa takut. Dah buat baik dah. Dah buat kebaikan dah tapi masih takut lagi. Takut-takut Allah tak terima, takut-takut ada kekurangan, takut-takut ada niat yang salah. Dah buat baik dah takut lagi. Ini orang bagus. Orang yang masalah apa dia? Orang yang buat dosa maksiat, orang tak sembahyang tapi hidup tenang. Tak seolah-olah tak ada satu masalah pun bagi dia. Seolah-olah tak ada satu perkara pun yang merisaukan dia. Ini masalah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, sayyi'atun tasu'uka khairun min hasanatin yu'jibuka. Satu kesalahan, satu dosa maksiat yang merungsingkan kamu lebih baik daripada kebaikan yang membanggakan kamu. Buat baik rasa bangga, rasa hebat, rasa bangga pada orang lain. Lagi bahaya, lagi teruk. Orang yang buat dosa maksiat, lalu dia rasa dosa maksiat dia rasa bersalah sangat, rasa takut, risau sangat. Tak tenang makan selagi tak taubat. Tak tenang di jalan mana-mana selagi tak sembahyang taubat, tak minta kepada Allah. Tak tenang. Maka perasaan tak tenang tu bila buat dosa maksiat jauh lebih baik daripada buat baik yang bangga, datang perasaan bangga lepas pada. Jadi kita tak adalah kata nak sampai tahap ayat 60 ni. Ayat 60 ni kalau dapat sampai memang hebatlah. Dah buat baik pun masih lagi takut, masih lagi risau, tu hebatlah. Kita nak capai tak sekurang-kurangnya, aku ni kalau buat maksiat tak rasa apa-apa, aku memang masalah. Aku memang ada masalah sangatlah buat dosa maksiat, tak sembahyang tak rasa apa-apa, memang masalah. Pelik sangat orang Islam yang yakin adanya kiamat, adanya akhirat, adanya azab Allah untuk orang tak sembahyang, adanya azab Allah untuk pendosa, tapi dia yang tak sembahyang buat dosa maksiat hidup dengan tenang sangat-sangat. Ini yang sangat-sangat pelik, sebab tu saya kata keajaiban dunia yang ke-8, orang Islam yang tak sembahyang tapi tenang hidup dia, macam seolah-olah tak ada apa berlaku dalam hidup dia. Yang ke-9, mak ayah dia yang tahu nak dia tak sembahyang, dia tenang je tengok dia tak sembahyang. Jadi kalau kita mak ayah kita dah beritahu, nasihat, membebel pada anak tak sembahyang, itu tanda kita normal. Itu bukan tanda keajaiban. Tanda keajaiban ialah mak ayah yang anak dia tak sembahyang, dia relax, tenang, redha, tak ada masalah. Dia hanya risaukan masalah pelajaran anak dia. Macam mana ni anak kita ni, tak pandai baca lagi ni, contoh. Macam mana anak kita ni, periksa tak ada langsung ni, tu risau sangat. Tapi anak tak sembahyang tak risau langsung. Na'udzubillah min zalik. Okey, baik. Satu ayat lagi. Tengok muka surat 138. Tolong baca boleh muka surat 138. Tolong baca Puan Rahimah, ada Puan Rahimah. Ayat atas sekali. Ada 138. Ayat 82. 138.
Ayat 3, ayat berapa Ustaz? 82. 82. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yakni syirik, mereka itulah orang yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Sekali lagi Puan. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yakni syirik, mereka itulah orang yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Kat sini diterjemahkan syirik. Orang Imam terjemah untuk syirik, sedangkan perkataan syirik tak ada pun dalam ayat ni. Tapi tak apa, terjemah syirik tu betul. Terjemah dia macam ni. Orang beriman, dalam masa yang sama mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan any kezaliman. Orang beriman kan dengan rukun iman tu. Tapi dalam masa yang sama dia tidak mencampur adukkan iman mereka dengan apa-apa kezaliman. Maka orang itulah yang berhak rasa secure, rasa selamat, rasa aman. Ulaika lahumul amnu, tu maksud dia. Mereka lah yang berhak rasa aman. Orang yang tak beriman, maksudnya syirik pada Allah, tak boleh rasa aman. Pelik sangat kalau mereka syirik pada Allah, mereka rasa aman. Ataupun orang yang beriman dalam masa yang sama mereka campur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Dia beriman tapi tak semayang. Dia beriman tapi terlibat dengan dosa maksiat. Dia beriman tapi hutang orang sengaja tak nak bayar. Dia beriman tapi dia curi duit orang, ambil hak orang tanpa rasa apa-apa bersalah. Maka mereka sepatutnya tak berhak rasa aman. Mereka kena jadi orang yang paling risau, paling takut. Lebih risau daripada mak ayah yang menunggu kematian anak yang kena kanser tadi. Ni tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tengok diri kita. Aku ni hidup dengan tenang. Kalau kita ni jenis hidup dengan tenang, dalam masa sama kita jaga semayang. Tak adalah kata kena jadi wali Allah. Tak adalah kata kena jadi warak hebat sangat. Tak. Sekadar jaga semayang, tinggalkan benda haram. Jauhi dosa maksiat dah cukup. Tak adalah kata kena jadi wali, kena jadi dua masjid semua. Kalau dapat macam tu hebatlah. Tak ada suruh sampai tak macam tu. Kalau kita jenis orang yang jaga semayang, kita tak terlibat dosa maksiat, kita hidup dengan normal, tenang. Macam biasa tak ada masalah. Tapi kalau kita tak semayang, kita terlibat dosa maksiat, kita tenang, aman juga, tu kita masalah. Sangat-sangat masalah. Boleh? Okey, baik. Sambung ayat baru. Ayat kita ni, saya tak habis lagi. Allah Ta'ala tanya, adakah mereka boleh merasa aman? Sedangkan azab yang boleh meliputi datang pada mereka anytime. Ataupun katakanlah, azab Allah tak datang anytime, tapi mati datang secara tiba-tiba. Allah sebut dalam ayat ini perkataan as-sa'ah, hari kiamat. Hari kiamat ada dua. Satu kiamat besar, satu lagi kiamat kecil. Kiamat besar apa dia? Kiamat besar yang bumi digulungkan, langit dijatuhkan, gunung-gunung hancur habis. Itu kiamat yang besar. Adapun kiamat kecil apa dia? Kiamat kecil, kematian seseorang adalah kiamat kecil bagi dirinya. Esok kita mati, itulah kiamat kecil bagi diri kita. Jadi orang yang syirik pada Allah, kalau esok dia mati, esoklah hari kiamat bagi dia. Esoklah hari kedahsyatan kecil bagi dia. Orang Islam yang tak semayang, yang tak amal agama, yang buat dosa maksiat, kalau malam ni dia mati, maka dia mati dalam keadaan sangat-sangat tragis. Dia mati dalam keadaan sangat-sangat teruk. Kerana apa? Kematian seorang yang sedang memurkakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, jadi sama ada azab Allah datang dulu, ataupun mati dia datang dulu, terpulang pada Allah, kita tak tahu. Yang penting kita pastikan kita sentiasa dalam keredaan Allah. Itu yang penting. Kalau kita ada, sebagai manusia, tak kisahlah ustaz ke, orang alim ke, memang takkan terlepas daripada dosa maksiat. Betul lah. Adalah kata, saya ni takut sangat sampai saya tak pernah buat maksiat, tipu. Kita sebagai manusia mesti pernah buat dosa, mesti pernah buat maksiat, mesti pernah kadang-kadang melewatkan semayang, kadang-kadang abaikan semayang. Jadi apa betul buat? Lepas buat dosa maksiat, lepas tinggal semayang, cepat-cepat taubat pada Allah, cepat-cepat rasa menyesal, cepat-cepat rasa bersalah, terus buat kebaikan, terus taubat pada Allah Ta'ala. Itu normal. Jadi kalau kita dah buat dosa maksiat, kita relax, hidup dengan tenang macam biasa, maka itu ada masalah sebenarnya pada iman kita. Okey, baik, seterusnya satu ayat lagi. Kul katakanlah, boleh? Kul katakanlah, hazihi inilah
sabili jalanku, sabili jalanku. Ad'u, aku menyeru. Aku menyeru boleh, aku mengajak boleh, tak ada masalah. Ilallah, kepada Allah. Ilallah, kepada Allah. Ala, atas. Ala, atas. Basiratin, bukti-bukti yang nyata. Basiratin, bukti-bukti yang nyata. Ana, aku. Terjemah ana, aku. Saya boleh, aku boleh. Wa, dan. Man, orang yang. Orang yang. Ittaba'ani, mengikutiku. Ittaba'ani, mengikutiku. Wa, dan. Subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Wa, dan. Ma, tidaklah. Ma, tidaklah. Ana, aku. Ana, aku. Min, daripada al-musyrikin, orang-orang yang musyrik. Al-musyrikin, orang-orang yang musyrik. Puan Hida Gani, terjemahkan boleh Puan Hida. Ada Puan Hida Gani, ada? Okey. Tolong terjemahkan dia. Dia ada. Ada. Okey. Katakanlah Muhammad, inilah jalan agamaku. Aku dan orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata dan maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang musyrik. Okey, terima kasih Puan. Puan ni minta baca sekali lagi. Boleh Saya nak terangkan sikit, betul saya minta baca sekali lagi. Kerana ada perkara saya nak sampaikan. Okey, Allah suruh Nabi kata, wahai Muhammad, ucap kalimah ni, ucap kata-kata ni. Inilah jalan. Allah suruh Nabi sebut dengan keadaan bangga. Allah suruh Nabi sebut dengan keadaan bangga pada orang musyrikin Mekah. Walaupun kamu tetap pilih nak syirik, walaupun kamu ramai-ramai pilih nak syirik, tapi inilah jalan hidup aku, inilah tugas utama aku, inilah kerja nombor satu aku. Apa dia? Ajak manusia pada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi berniaga tak? Ya, Nabi pernah berniaga. Nabi menggembala kambing tak? Ya, Nabi menggembala kambing. Tak dinafikan. Tapi Nabi berniaga, Nabi menggembala kambing, semua dua-dua kerja tu Nabi buat sebelum Nabi jadi Nabi. Lepas Nabi dah jadi Nabi, Nabi tak terlibat lagi lah dengan mana-mana perniagaan. Nabi tak terlibat lagi lah dengan menggembala kambing. Tak. Nabi bagi full time ajak manusia pada Allah. Dia apa relate ayat ni dengan ayat tadi? Ayat tadi nak kata, walaupun orang kafir tenang hidup mereka dalam keadaan syirik pada Allah, Nabi takkan tenang tengok orang syirik pada Allah. Itu maksudnya. Ayat tadi, orang kafir hidup dengan tenang, aman, damai dalam keadaan mereka syirik pada Allah. Tapi Nabi sebagai orang yang amanah, Nabi takkan tenang selagi Nabi tengok ada orang kafir pada Allah. Maknanya apa dia? Selagi ada orang syirik, selagi itu Nabi takkan rehat dalam berdakwah. Selagi ada orang syirik, selagi itu Nabi takkan cuti dalam berdakwah. Itu betul. Cikgu-cikgu, selagi ada anak murid dia tak faham, selagi ada anak murid dia tak dapat, dia tak tenang hidup. Macam mana nak buat anak murid dia semua faham? Macam mana nak buat anak murid dia semua boleh membaca? Contoh. Itu betul. Kalau yang satu lagi cikgu, biarlah dan juga dapat gaji bulan-bulan, aku masuk kelas. Faham tak faham, biar pergilah. Contoh. Anaklah jadi cikgu macam tu. Ayat ni nak beritahu Nabi Muhammad SAW, walaupun kamu nak kutuk aku, walaupun kamu nak caci maki aku, walaupun kamu nak hina herdik aku tetap berada atas jalan aku, ajak manusia pada Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan, manusia ni, bila dia berbangga dengan sesuatu, dia akan ulang-ulang sebut perkataan tersebut. Dia akan selalu sebut tentang perkara tersebut. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, setengah mak ayah ni, ini sekadar cerita, setengah mak ayah ni, kita tanya dia, Tuan Haji nak berapa orang? Tuan Haji nak berapa orang? Dia pun sebut, anak dia 6 orang. Lepas 6 orang dia jawab tu, dia jawab panjang lagi. Anak yang sulung saya doktor. Sekarang ni sambung belajar, buat degree gini contoh. Anak saya yang kedua kerja ni, sekarang sambung belajar, buat PhD gini contoh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni kata apa? Lelaki. Aku tanya anak berapa orang je. Yang rajin sangat cerita, anak pertama kerja apa, anak kedua belajar apa, buat apa? Aku nak tahu pun.
mak ayah ni dia bangga dengan anak-anak dia, dia bangga cerita pasal anak-anak dia. Kadang-kadang kita balik kampung, raya tahun lepas dengar dah dia cerita pasal anak dia seorang tu. Belajar kat Mesir, tahun pertama dapat nombor 1, tahun kedua pula pelajar terbaik, tahun ketiga. Tahun lepas kita dah dengar dah. Tahun ni pergi ayah rumah dia, dengar lagi dia cerita pasal anak-anak dia. Kita cakap dalam hati macam dia seorang ada anak. Tak habis cerita pasal anak dia je. Contohlah kita cakap dalam hati. Tak. Kerana apa? Kerana itulah kebanggaan dia, anak-anak dia tu. Okey? Kadang-kadang setengah orang, dia ada 2-3 kerja. Sekarang dia kerja biasa je. Sekarang dia kerja biasa. Dulu dia kerja hebat lah. Dulu dia kerja hebat. Jadi bila kita tanya dia, Tuan Haji kerja apa sekarang? Oh, saya sekarang kerja gini. Tapi dulu saya kerja Petronas kat Dubai. Kita tak tanya pun dulu dia kerja apa. Kita tanya sekarang, Tuan Haji kerja apa sekarang? Tuan Haji kerja apa sekarang? Tuan Haji kerja apa sekarang? Cakap je lah dia kerja sekarang apa. Sekarang saya ni penasihat kat sebuah syarikat gini. Macam tu. Tapi tak. Dia mention juga. Dulu saya kerja Petronas kat Dubai. Oh, kita tak tanya pun dulu kerja apa. Kenapa? Kerana dia berbangga dengan kerja dia dulu banding dengan kerja dia sekarang. Kerja dia sekarang gaji besar juga. Hebat juga. Tapi gaji dia dulu, kerja dia dulu gaji Petronas lagi besar. Waktu dia cakap juga, kita tak tanya pun. Dia cakap juga, dulu saya kerja Petronas kat Dubai. Contoh. Ni sekadar contoh. Kerana apa? Dia bangga. Nabi SAW dulu jaga kambing. Nabi tak cakap apa, dulu aku jaga kambing daripada 40 ekor jadi 60 ekor. Tak ada pun. Dulu aku meniaga, aku uruskan perniagaan isteri aku Khadijah daripada dah banyak kepada lagi banyak. Nabi tak cakap pun benda macam. Walau memang Nabi dapat buat dengan baik pun. Tetapi Nabi hanya sebut jalan aku, tugas utama aku, kerja utama aku ajak manusia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kebanggaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mak ayah tadi bangga dengan anak-anak, tak ada dia cerita pasal anak dia. Orang tak nak dengar, orang dah boring dengar, orang menyampah dengar pun duk cerita sama pasal anak-anak dia. Kan? Anak dia sekolah tadika, cikgu kata pelajar terbaik, dapat boleh baca dah gini. Okey, sekali-sekala cerita tak ada masalah. Ni setiap kali raya dengar cerita pasal anak dia. Kita yang dengar ni nyampah. Tapi ibu-ibu, bapa-bapa yang cerita tadi, mereka cerita dengan penuh kebanggaan. Mereka mungkin tak ada harta nak dibangga-banggakan. Mereka mungkin tak ada rumah besar nak dibangga-banggakan. Tapi anak-anak mereka yang berjaya, mereka nak banggakan. Kita ini, kita dengar menyampah meluat lah. Nanti kita ada anak kita pun 2 kali 5 untuk cerita pasal anak kita. Tak habis-habis contoh. Kebanggaan. Maka Nabi SAW, walaupun tugas Nabi dalam berdakwah menyampaikan agama ni dicaci, dihina, dimaki, tapi Allah suruh Nabi sebut dengan penuh kebanggaan. Inilah jalan aku. Walaupun kamu semua tak setuju, walaupun kamu semua reject, walaupun kamu semua pandang rendah, pandang hina, walaupun kamu nak kata aku macam-macam, inilah jalan aku. Ajak manusia pada Allah. Bukan ajak saja-saja mulut kosong, tapi aku datangkan bukti, hujah, dalil yang nyata. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana ada bukti, hujah, dalil yang nyata, maka orang tu akan sanggup buat bermati-matian. Ini sekadar contoh. Ada orang yang dulu dia kerja gaji tetap. Ada orang dulu dia kerja gaji tetap. Tapi dia tengok kawan dia bisnes. Berjaya sungguh-sungguh. Memang sungguh-sungguh berjaya. Rumah dah bertukar, kereta dah bertukar, penampilan pun dah bertukar, beg tangan pun kita tahu harga puluh-puluh ribu, contoh. Jadi kita pun tanya macam mana nak berjaya macam awak, dia pun beritahu cara nak berjaya macam dia. Dia beritahu step-step nak berjaya macam dia. Maka kita yang dengar cara-cara dia bercakap tadi tu, dengan dalilnya, dengan buktinya, dengan kita tengok sendiri perubahan dalam hidup dia, maka kita pun dah tengok bukti-bukti yang jelas, dalil-dalil yang nyata pada hidup dia. Maka kita pun berani buat keputusan, aku nak tinggal kerja aku sekarang, nak bisnes macam dia. Kenapa kita berani? Sebab dia telah tunjukkan bukti yang nyata, dalil yang nyata terhadap kejayaan. Dia dulu sekolah tak tinggi pun, belajar tak tinggi pun, tapi lepas buat bisnes ni, kehidupan dia berubah. Contoh, ni sekadar contoh. Maka kita, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin dah ada kerja, tapi gaji tak tinggi mana sangat. Kita sanggup berhenti kerja sebab nak buat bisnes macam ni. Sebab kita dah nampak kejayaan dia. Ni sekadar contoh. Kenapa dia sanggup? Kenapa dia sanggup berhenti kerja? Untuk tiru kawan dia. Sebab dia nampak dalil yang nyata perkara tersebut. Orang yang tak nak Nabi SAW, orang yang nampak dalil yang jelas, orang yang nampak akhirat, orang yang nampak kehidupan selepas mati, maka Nabi SAW sanggup bermati-matian dalam menyampaikan agama pada orang lain. Jadi dakwah Nabi ni tu ada panggil apa? Nabi SAW bermati-matian dalam dakwah sampai mati. Nabi SAW
bermati-matian dalam dakwah sampai mati. Okey. Patah urdu saya lupa patah urdu sebut macam mana tau. Mati karna karne marta he. Puan Suraya Haidar, betul ke Puan Suraya Haidar? Saja nak tanya. Puan Suraya Haidar, macam mana bahasa Urdu? Bermati-matian dalam dakwah sampai mati. Ada Puan Suraya Haidar? Puan Suraya ada? Ada Puan Suraya? Macam mana bunyinya dalam Urdu? Tak tahu Ustaz. Tak tahu saya lupa dah istilah tu. Ada ustaz-ustaz bahasa Urdu sebut. Kerte marne macam tu lah lebih kurang. Tapi maksudnya bahasa Melayu, bermati-matian dalam dakwah sampai mati. Itu maksudnya. Itulah dakwah Nabi SAW. Jadi Nabi sebut dengan bangga, walaupun orang ramai benci aku, walaupun orang ramai kutuk aku, walaupun orang ramai panggil aku macam-macam, aku telah diugut macam-macam, tapi inilah jalan aku dan inilah aku teruskan sampai bila-bila. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat kita sekarang, saya terangkan boleh, nanti minta baca terjemah balik. Dalam ayat kita sekarang, perkataan adu'u ilallah kan, dengan perkataan wa manit taba'ani, jauh, betul kan? Perkataan adu'u ilallah dalam ayat kita ni dengan wa manit taba'ani jauh, kedudukannya jauh. Tengok saya baca. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manit taba'ani, baru datang. Kedudukannya jauh tapi dalam terjemahan bunyinya dekat je. Tolong baca balik boleh? Puan Hidagani, tolong baca balik. Siapa baca tadi? Puan Hidagani kan? Tolong baca balik boleh? Tadi tu Ustaz. Ya, ayat tadi yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, inilah jalan agamaku. Aku dan orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata dan maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Okey, cukup. Terjemah Puan Hidagani baca untuk kita tadi. Terjemah dia lain sikit. Maksud lain, tak salah terjemah tu. Cuma dalam terjemah dia tu, dia kata apa dia? Dia terjemah ni dulu. Katakanlah inilah jalanku. Aku dan orang yang mengikuti aku menyeru pada Allah. Itu terjemah yang sahabat kita baca untuk kita tadi. Betul ke terjemah tu? Betul terjemah tu, tak salah. Tuan-tuan dan puan-puan. Tak salah, tak lari makna. Tapi, ikut susunan word by word, patutnya kena terjemah ni dulu. Word by word, kena terjemah ni dulu. Katakanlah inilah jalan aku menyeru pada Allah dengan bukti yang jelas nyata, dan orang yang ikut aku. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau Allah nak kata, dengar kalau Allah nak kata, Nabi dengan sahabat-sahabat, kat sini manit taba'an ini sahabat-sahabat lah. Orang ikut aku ni sahabat-sahabat. Katakanlah Nabi dengan sahabat-sahabat berdakwah sama level, sama banyak, sama sungguh-sungguh, sama-sama risau, sama-sama bermati-matian. Nescaya perkataan ad'u ni akan ditukar kepada nad'u. Terjemah nad'u apa dia? Kami menyeru. Katakanlah inilah jalan kami ajak manusia pada Allah. Betul tak? Betul lah Nabi dengan sahabat-sahabat. Memang sahabat ajak manusia pada Allah juga. Ya, sahabat-sahabat pun berdakwah macam Nabi juga. Ajak manusia pada Allah juga. Tak dinafikan. Cuma, kenapa Allah pisahkan antara adu'u ilallah dengan manit taba'ani? Dari terjemahan kita tadi, terjemahan kawan kita baca tadi, perkataan manit taba'ani ni, orang ikut aku ni datang selepas ni. Maksudnya macam ni. Inilah jalan aku dan orang yang mengikuti aku menyeru pada Allah. Jadi dalam terjemahan tu, perbuatan tu seolah-olah sama-sama buat. Betul, Nabi dengan sahabat sama-sama buat, mengajak manusia pada Allah. Tak dinafikan, sama-sama buat. Tapi adakah sahabat punya level ad'u ilallah sama macam Nabi punya level ad'u ilallah? Itu soalan. Allah, saya terangkan, minta maaf kalau tuan-tuan susah nak faham, maksudnya macam ni. Allah pisahkan antara lafaz ad'u ilallah dengan wa manit taba'ani. Nak beritahu apa dia? Nabi adalah orang yang senantiasa selalu senantiasa ajak manusia pada Allah. Sahabat-sahabat, walaupun namanya selalu, walaupun namanya sentiasa, tetap tak sama level macam Nabi. Maksudnya,
sahabat-sahabat yang paling banyak berdakwah pun tetap tidak sama level 100% macam Nabi berdakwah. Nabi seminggu 7 hari, sahabat yang paling banyak pun mungkin seminggu 5-6 hari. Tak ada yang sampai 7 hari macam Nabi SAW. Itu sebab dipisahkan antara perkataan adu'u ilallah dengan wa mani taba'ani. Kenapa dipisahkan? Nak beritahu, selain aku ajak manusia pada Allah, ada lagi orang lain ajak manusia pada Allah. Siapa dia? Orang ikut jalan aku. Dia pun ajak manusia pada Allah juga. Cumanya tahap level dia berdakwah, level dia ajak manusia pada Allah tak sama macam Nabi ajak manusia pada Allah. Itu tujuan Allah pisahkan dua perkataan ni. Kalau Nabi dengan sahabat-sahabat sama level ajak orang dakwah pada Allah, ada uni ubah pada nad'u. Ni nad'u. Kami ajak manusia pada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi punya dakwah. Nabi, saya ulang balik tadi, Nabi tidak ada part time kerja lain. Nabi dapat wahyu, Nabi kata apa pada anak isteri dia? La rahata ba'dal yaum. Tidak ada rehat lagi pada hari ini. Itu Nabi cakap. Sahabat-sahabat ada kerja masing-masing. Sahabat-sahabat ada yang berniaga. Sekali-sekali ikut Nabi berdakwah. Sahabat-sahabat ada yang berkebun. Ada masa ikut Nabi buat apa? Maksudnya sahabat masih lagi bagi masa untuk kehidupan masing-masing. Nabi tak ada dah bagi masa untuk benda lain. Nabi full time untuk agama. Allah cakap apa kat Nabi? Tolong baca boleh Tuan Haji Aziz surah Al-Muzammil. Tuan Haji Aziz ada? Ada Ustaz. Okey. Muzammil. Muka 574 ayat 7. 574 ayat 7. Tolong baca. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Okey, baik. Pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Sibuk dalam bahasa Arab apa dia? Sibuk dalam bahasa Arab masyghulun. Sibuk dalam bahasa Arab masyghulun. Tetapi sibuk di sini Allah tak guna perkataan masyghulun. Contoh, kalau saya sibuk tadi masuk kelas, saya kata apa? Ustaz, saya tadi masuk kelas, ana masyghul, saya sibuk. Tapi sibuk yang digunakan dalam ayat ni, kalau boleh sebelum buka muka surat 574 ayat 7 ni, sibuk yang digunakan dalam muka surat 574 ayat 7 ni sabahan. Innalaka fin nahari sabahan tawila salah ini. Sin baha sabahan. Sabahan ni orang betul terjemah apa tahu? Prolonged occupation. Sabahan ni orang betul terjemah prolonged occupation. Kerja yang berterusan. Nabi berdakwah di siang hari, Allah Ta'ala panggil prolonged occupation. Kerja yang berterusan. Sabahan. Terjemah sibuk. Sedangkan sibuk dalam bahasa Arab masyghul. Ni biasalah guna masyghul. Tapi Allah Ta'ala menamakan dakwah Nabi punya sibuk dengan sabahan. Sabahan ni tahu tak apa dia? Sabahan dalam bahasa Arab. Sabahan tuan-tuan dan puan-puan dalam bahasa Arab maknanya berenang. Makna sabahan dalam bahasa Arab adalah berenang. Sekejap saya share kat tuan-tuan. Makna sabahan dalam bahasa Arab adalah berenang. Okey. Sabahan ni dalam bahasa Arab maknanya berenang. Tetapi kenapa Allah Ta'ala gunakan perkataan dakwah Nabi punya sibuk macam berenang? Kenapa? Okey ni. Saya share kat skrin. Sekejap Okey, nampak? Sabaha berenang. Allah Ta'ala menyamakan sibuknya Nabi SAW berdakwah di siang hari macam sibuk orang berenang. Orang berenang boleh berhenti tak? Dia tengah-tengah berenang, nak sampai ke seberang dia berhenti sekejap rehat 5 minit kat tengah. Misal rokok ke minum air ke, tak ada. Orang yang sibuk berenang, dia kena terus berenang sampai ke destinasi. Tidak ada rehat. Macam itulah juga Allah Ta'ala cakap Nabi SAW. Siang hari Nabi punya dakwah, sibuknya dakwah Nabi di siang hari macam sibuk orang berenang. Non-stop. Nabi tak ada cuti hujung minggu dalam berdakwah. Nabi tak ada cuti raya puasa, raya haji berdakwah. Tak ada. Hari-hari Nabi buat dan bermati-matian Nabi buat. Sebab tu Nabi bangga dengan apa yang dibuat. Nabi sebut
Inilah jalan aku ajak manusia pada Allah. Sahabat-sahabat Nabi ada buat? Ada buat. Sayyidina Umar ada buat, Sayyidina Abu Bakar memang banyak buat, Sayyidina Ali memang banyak buat. Tapi tahap mereka buat tak sama macam tahap Nabi SAW. Nabi prolong occupation, sabahan. Orang putih panggil berenang. Maksud berenang tu apa? Non-stop, tak ada berhenti, rehat kejap, tak ada. Nabi seolah-olahnya Allah Ta'ala kata Nabi punya dakwah, punya sibuk ni macam orang sedang berenang, non-stop. Orang tengah berenang, boleh berhenti kejap, nak rehat. Tenggelam mati dalam air. Berhenti kejap minum isap okok, minum air, tak ada. Jadi sahabat-sahabat berdakwah, ada tak? Ada. Sebab tu Allah pisahkan antara ad'u ilallah dengan wa mani taba'ani. Kalau ikut terjemah dia word by word, terjemah word by word macam ni ya. Katakanlah, inilah jalanku. Aku menyeru manusia pada Allah atas bukti-bukti yang jelas nyata. Aku dan orang yang mengikuti aku. Baru datang orang mengikuti aku. Masa menyeru pada Allah tu, orang mengikuti aku tu tak datang lagi. Patutnya boleh ayat macam kita terjemah tadi. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku menyeru pada Allah. Boleh. Tapi kenapa Allah pisahkan? Kerana Allah nak beritahu, Nabi punya sungguh-sungguh berdakwah tak macam orang lain punya dakwah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kalau seminggu sekali ajak orang pada majlis agama, seminggu sekali ajak orang pergi semayang, seminggu sekali ajak orang pergi majlis zikrullah, seminggu sekali ajak orang pergi majlis-majlis agama, kita pun termasuk dalam kategori wa wanita ba'ani ni. Kita pun termasuk dalam kategori wa wanita ba'ani ni. Ni kategori ada padam tadi. Kategori wa wanita ba'ani ni. Jadi siapa yang ikut Nabi? Siapa yang ikut Nabi dalam ayat ni? Orang tu adalah orang yang mengajak. Siapa yang mengajak? Terbalik ayat saya. Siapa yang mengajak manusia pada Allah, ajak manusia ingat Allah, dia adalah orang yang ikut Nabi. Orang yang ikut Nabi. Walaupun dia ajak seminggu sekali je, dia hari lain sibuk kerja. Dia kerja bank Islam ke, kerja mana-mana, tak kisah. Satu ahad dia free, dia ajak orang pada Allah. Dia ajak orang dekatkan diri dengan Allah. Dia ajak orang untuk mencintai ilmu agama. Ajak orang untuk mencintai agama Allah dengan lebih baik. Maka dia pun termasuk dalam kategori wa manit taba'an. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Nabi berbangga dengan perbuatan, dengan amalan, mengajak manusia pada Allah. Kita umat Nabi, kita pun kena buat juga, tak sikit banyak. Tak banyak, sikit. Jangan tak ada buat langsung. Ajak manusia pada Allah bukan kena mengajar. Tuan-tuan dan puan-puan, mengajar dan mengajak dua benda yang berbeza. Mengajar kena ahli yang tahu banyak perkara untuk disampaikan. Itu mengajar. Tak semua orang Islam mampu mengajar. Tapi mengajak, jom pergi masjid dah. Mengajak manusia pada Allah lah tu. Pada kelas ngaji lah kat seorang kita malam ni, kelas ngaji muslimat. Nak betulkan tajwid muslimat. Jom kita pergi kelas ngaji malam ni, ajak manusia pada Allah lah tu. Adalah kena keluarkan 100 ayat Quran, kena keluarkan hadis Nabi SAW, tak ada. Dia orang yang pernah mengajak manusia lain dekat pada Allah, dia termasuk dalam kategori wa manit taba'ani. Cuma tahap dia mungkin 1-2%. Kita kena jadi orang yang banyak masa kita free, masa free kita ajak manusia pada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori wa manit taba'ani. Boleh? Itu sebabnya saya tak kata terjemah kita tadi salah. Terjemah dalam Quran saya tak kata salah. Tapi bukan sengaja. Bukan suka-suka Allah Ta'ala letak perkataan itu kat depan, kat belakang. Bukan suka-suka. Okay? Terjemah, kalau kita terjemah tadi, seolah-olah Nabi dengan sahabat sama ajak manusia pada Allah. Ya, sama dari sudut perbuatan. Tapi dari sudut tahap tak sama. Saya ulang balik. Tahap tak sama. Nabi punya tahap non-stop. Sahabat-sahabat ada masa buat kerja lain. Ada masa niaga, ada masa jaga kambing. Ada masa uruskan kedai. Tapi Nabi mana ada? Nabi lepas jadi Nabi, Nabi tidak ada rehat. Tidak ada cuti dalam menyampaikan dakwah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, dalam surah An-Naml, kisah semut. Allah cerita pasal semut, Allah cerita pasal burung hudhud. Kenapa? Mereka ada satu sifat memikirkan tentang orang lain. Oleh kerana mereka ada sifat memikirkan tentang orang lain, maka Allah Ta'ala masukkan kisah mereka dalam surah tersebut. Dia Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala sayang orang yang fikir tentang orang lain. Kalau kita janji semayang, aku pandai baca Quran, aku jaga tahajud, aku je, maka tak ada masalah, tak berdosa. Tapi nak capai tahap macam ni, kita kena libatkan diri kita dengan perbuatan-perbuatan ataupun amalan-amalan yang boleh mengajak manusia pada Allah Ta'ala. Dalam ayat ini, dalam ayat ini,
Allah tak sebut ajak siapa pada Allah Ta'ala. Allah tak kata pun, wahai Muhammad, cakap pada orang ramai, inilah jalan aku mengajak orang kafir pada Allah. Ada tak? Tak ada. Kalau macam tu, orang ajak orang kafir pada Allah adalah kebaikan. Ajak orang Islam pada Allah tak termasuk dalam kebaikan. Tak. Orang Islam yang lalai, orang Islam yang melagor, orang Islam yang tak semayang, kita ajak dia pada majlis agama. Kita termasuk majlis-majlis agama yang mengingati Allah, kita termasuk dalam ayat ni. Orang Islam yang tak pernah baca Quran, yang tak fikir pun tentang baca Quran, kita ajak dia pada majlis baca Quran, betulkan bacaan. Kita termasuk dalam kategori ayat-ayat. Cuma tahap kita tak sama lah macam sahabat. Lagilah jauh pada tahap Nabi Muhammad SAW. Sekurang-kurangnya, bila kita duduk atas landasan yang sama dengan Nabi dengan sahabat, kita mungkin merangkak, kita mungkin mengesat, tapi selagi kita duduk atas landasan tu, kita satu hari nanti boleh sampai juga kat Nabi dengan sahabat-sahabat. Kalau kita dapat berjalan, berlari kencang, lagi bagus, lagi baik. Maksud saya apa dia? Kalau kita dapat bagi masa seminggu 7-8 kali ajak orang pada majlis agama, sebulan 20 kali, 30 kali ajak orang pada majlis agama, ajak orang dekat dengan Allah, itu lagi baik. Okey, kita berhenti sini dulu, boleh ya? Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan, minta maaf pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin seminggu 2 je lagi, lepas masuk Ramadan. Lepas pada tu, Ramadan kita cuti. Jadi siapa yang free boleh join kelas siang. Kelas siang Isnin ada, Selasa ada, Khamis ada. Boleh beritahu saya akan share link insya-Allah. Okey, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an. وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا مباركا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi insya-Allah. Betul Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam.